الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, umat Islam yang beriman wajib percaya lagi yakin Allah Subhanahu wa taala adalah penentu segala-galanya. Sebagai hamba Allah, kita hanya mampu merancang, tetapi segala perancangan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, takdir Allah Subhanahu wa taala mengatasi takdir makhluk. Dan yakin kepada qada dan qadar termasuk salah satu rukun iman. Yakinlah bahawa sesuatu perkara yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, semuanya adalah tertakluk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru apa sahaja yang terjadi di alam semesta ini semuanya berlaku dengan ilmu, iradat dan kudrat Allah Subhanahu wa taala yang telah direncanakan olehnya sejak azali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 2 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan yang tidak mempunyai anak serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Dan dialah yang mencipta segala sesuatu, lalu menentukan keadaannya dengan ketentuan takdir yang sempurna. Memetik kata-kata hikmah yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Junji Al-Baghdadi rahimahullah, bala dan ujian adalah pelita bagi orang yang arif, yakni yang mengenal Allah, menyadarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin, dan menghancurkan orang yang ghaflah, yakni yang lalai ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, seorang mukmin yang hakiki adalah mereka yang redha kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada ketetapan manusia itu sendiri. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadar termasuklah redha, yakni rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sama ada berupa nikmat ataupun ujian seperti kesenangan, kesusahan, kekayaan dan kemiskinan. Orang yang beriman tetap menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan berlapang dada dan rela hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, daripada Suhaib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara orang mukmin
adalah mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Rawahu Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, di saat ini ujian pandemik COVID-19 telah melanda negara dan dunia. Bilangan kematian dan kes yang telah dilaporkan pada setiap hari boleh memberi tekanan, kebimbangan dan kesempitan hidup yang berpanjangan kepada banyak pihak. Ramai orang bercakap, kita kena sabar. Namun, sabar itu perlulah dipupuk. Sikap sabar tidak datang dengan kelip mata. Sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau husnudzan perlulah diaplikasikan ke atas semua peristiwa yang dialami dan dihadapi dalam kehidupan kita. Peristiwa tersebut boleh jadi suatu musibah maupun nikmat. Di saat ditimpa musibah, kita perlulah bersabar, dan kita bersyukur dikala diberikan nikmat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di saat ujian pandemik COVID-19 dan bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan anggota masyarakat semasa pandemik ini, khatib merayu kepada jemaah sekalian agar memastikan diri dan keluarga kita dilindungi dengan kita berikhtiar dengan mengambil vaksin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ada mengajar kita akan doa di saat ditimpa musibah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW mengajar satu doa kepada Ummu Salamah yang baru diuji dengan kematian suaminya. Doa tersebut berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maksudnya, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada Allah jualah kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku, dan berilah ganti kepadaku yang lebih baik daripadamu. Sekiranya seseorang itu redha dan bersabar atas musibah yang menimpanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kepadanya ganjaran pahala yang besar dan tidak ternilai. Doa ini mengajar kita untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan membuatkan kita lebih tenang dan bahagia. Sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama membersihkan jiwa dan membetulkan niat kita dengan sentiasa redha dalam apa jua keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Janganlah kita terlalu risau tentang dunia. Rezeki dan masa depan adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar beriman dan bertakwa, patuh dan tunduk kepada segala perintah dan larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita sentiasa mendapat ketenangan jiwa dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ganjaran mereka di sisi Tuhan ialah surga-surga adil yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Yang demikian itu ialah ganjaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.